Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan pada hari ini menemani Auda dengan pengisian kita 23 Zulkaidah 1446 Hijriah bersamaan 21 Mei 2025 Masihi. Alhamdulillah di segmen pembangunan masyarakat telah pun bersama dengan kita hari ini narasumbernya. Ya, alhamdulillah bersama dengan narasumber kita pada pagi ini iaitu memang tetamu kita yang memang tidak asing lagi dalam segmen pembangunan masyarakat hari ini bersama dengan Puan Ernawati binti Haji Mahir, merupakan pegawai pembangunan masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat je. Alhamdulillah. Sehat semakin. Semakin. Alhamdulillah. Okey, kenapa? Tapi itulah Puan bila kita bersama dengan Puan, kami ada sedikit insecure. Apa soalan yang akan diajukan ni? Insecurity. Semua marah itu. Semua marah. Takut salah jawab. Bukan salah soal. Begitu juga. Tapi ingin kita mengetahui juga sebenarnya apa yang ingin disentuh oleh Puan bagi tajuk kita hari ini, insecurity. Kita ingin fokuskan apa yang dimaksudkan sebenarnya insecurity ini. Okey. Baik. Terima kasih. InsyaAllah akan buat yang terbaik untuk orang pagi kita ni supaya kita ni sama-sama mendapat ilmu lah. Saya mengatakan saya duduk di sini, saya yang paling handal okey, ataupun insecurity tu. It is insecurity. Tapi kenapa saya memilih tajuk ni? Satu, kan diubah kepada bahasa Melayu banyak pulang lah yang mengikut kepada konteksnya. Tapi itu tu kenapa saya memilih adalah kerana pada minggu lepas saya ada melihat pameran hasil kerja tangan art, lukisan dan sebagainya daripada anak-anak Brunei kita ni di Universiti Brunei Darussalam. Jadi ada satu ruang yang di sana ada banyak gambar-gambar. Gambar parut. Itulah yang hit awal lah. Itu yang macam klik lah. Macam familiar. Yang kulihat parutan ni. Parut Perut. Perut lah, perut. Perut kita stomach. Bukan parut. Perut kita ni sekali ada ada apa nama itu? Barut. Ada bukan barut. Itu tali pinggangnya kita ni. Bukan tali pinggang Mahira. Ada penyukat. Semakin insecure. Semakin insecure. Okay. Jadi gambar itu dan pelbagai lagi gambar lain. Contoh ada orang yang duduk menangis. Dan ada macam bayang-bayang dan sebagainya. So ruang itu dinamakan insecurities. Membuatkan saya terpanggil untuk kita ni sama-sama bincangkanlah pagi ni pagi ni terus terang insecurity saya batuk. Sebabnya takut karang buat buku rapak kan batuk. Terpaksa diorang lah menyanyi untuk biskit. Tapi itu tak sebabnya kenapa saya bawakan. Sebab perkara-perkara yang ketani rasa insecure ataupun ketani bimbang, membuatkan ketani gelisah. Ketani indah yakin, indah confidentnya ketani. Karena kalau sekiranya macam di depannya di RTB ada security, ketani asal masuk atau ketani insecure. Secure ketani. Secure. Security away. Jadi terbalik. Ketani ada security di luar, jadi ketani rasa yakin kan secure. Betul. Dan ketani itu dalam keadaan selamat di dalam bangunan ini. Bukan orang saja-saja kan masuk kemarin ni cuma tu. Tapi tentu terbaliknya dengan insecurity ini adalah sesuatu yang membuatkan kita keyakinan diri kita ni kurang. And then memang bimbang tu memang ada. Untukkan melihatkan diri arah orang pun dah mau. Contoh kerana ada je yang aku maunya masuk televisi ni. Bukan dia masuk tu. Kita ni duduk saya sini dan membincangkan. Karena tapi ada setengah kita ni memang ia introvert, memang ia rasa indah selesa. Macam tu. So banyak sebenarnya insecurity yang kita ni ada. Dan kita ni sendiri tahu mengenai dengan insecurity kita ni tu. Saya katakan tadi perfectionist itu karena ia adalah salah satu insecurity kerana seorang perfectionist ni ia takut membuat salah dan ia takut untuk gagal. So itu salah satunya. Dan ketani kalau yang ada insecurity maknanya ketani indah confident. Keyakinan diri ketani itu sangat rendah.
Ya. Okey, dan banyak sebenarnya ia punya penyebab-penyebabnya. Faktor yang menyebabkan kenapa orang merasakan Indah yakin diri itu sebenarnya banyak. Okey. Boleh jadi waktunya kanak-kanak. So ada childhood trauma. For example lah ni contoh. Ya. Ya ada kejadian. Jadi macam sampainya ke besarnya kita ni. Sampai ke tua tu sebenarnya kalau sekiranya Indah ditangani dari awal lah macam tu. Dan kalau insecurity ni pun kalau kita ni Indah tahu penyebabnya, okay, the root cause of masalah tu, puncak tu, kita ni payahlah kan untuk keluar daripada keadaan itu. Tapi ialah banyak kita ni dan setiap diri kita ni ada ia punya insecurity. Betul. Ia Indah semestinya nampak, okey, ada orang pandai menapuk insecuritiesnya. Tapi sebenarnya kalau sekiranya kita ni Indah menangani insecurity ni, boleh jadi kita ni akan develop apa yang kita ni namakan anxiety. Iatah kita ni sentiasa gabrahnya kita ni kalau situasi itu kan membuatkan kita ni nervous berhabis. Jadi kadang-kadang kita ni jadi panik, anxiety attack dan sebagainya. Itulah yang bahayanya mengenai dengan insecurity. Betul sekali. Jadi itu adalah sedikit sebanyak apa ni kita ni maksud ya. Insecurities ni. Jadi berketepatan juga ni Puan pada bulan Mei ini merupakan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang telah pun disambut pada hari Ahad minggu pertama ya. Jadi kalau bercakap mengenai insecurities ini pastinya memang agak luas dan besar. Ini termasuk individu, keluarga dan juga masyarakat. Tapi kita berketepatan kita berada di bulan ni kita ni menyambut Hari Keluarga Kebangsaan ini, kita ingin bercakap berkenaan dengan insecurities ini dalam konteks keluarga. Dalam konteks keluarga. Mungkin dapat dikongsikan sedikit ni. Boleh. Tadi Mahirah dan Muammar cakap Hari Keluarga tu diisytiharkan setiap hari Ahad minggu pertama. Dan kalau mengikut kepada international disambut pada 15 hari bulan Mei. Tu kalau secara antarabangsanya lah. Di Brunei kita ni mengisytiharkan setiap pertama Ahad bulan Mei adalah Hari Keluarga kita ni. Okey, baik. Tadi kita ni sudah bercakap mengenai dengan insecurity ni, sebenarnya ada dalam diri kita ni sebagai seorang individu. Kita ni banyak. Okey, contoh macam mana kena duduk di depan ni kena saya katakan tadi, please pastikan my parut Indah nampak. Contohlah, tapi yang ni bukan nama sebenar. jadi perkara itu we want to present diri kita ni di halayak ramai dengan keadaan yang sesempurna mungkin. Right? Cuma tu kan? Okey, kalau bergambar pun diam, lepas satu tarik nafas. Kenapa? Kadang-kadang kalau tadi fikirkan, rupanya aku macam tah bergambar tu, tarik nafas tu dah nampak. Benda yang sepatutnya tadi dia lihatkan itulah. Ya, betul. Tapi memang perkara itu kadang-kadang kita ni Indah dapat elakkan. It is part of kita ni. Cuma kita ni perlu pandai mengawalnya. Okey. Itu secara individu kita ni sendiri ada insecurity kita ni, ketidakyakinan diri, kebimbangan, kegelisahan, semua kita ni ada. Sebabnya kita ni tidak akan menjadi perfect. Betul. Perfect itu memang tidak ada. Kita ni setiap diri kita ni itu ada. Pasti ada. Dan ya tahniah, kalau sekiranya dalam keluarga kita ni itu kita ni Indah acknowledge the imperfection dalam keluarga itu, ia akan menjadi satu cabaran lagi lah dalam keluarga. Okey, maksudnya dalam kita ni berkeluarga, kita ni kan bertolak ansur. Kita ni patut faham, memahami. Betul. Okey, yang terdulu dengan anak-anak, pasangan suami isteri. Ada lagu kan tau? Sedangkan lidah lagi tergigit di kandang kuda, kan? So, benda-benda macam itu, ia memang akan terjadi. Okay? Pasangan suami isteri. Macam mana? Dalam kereta, diam-diam. Seorang lek sana, seorang lek sana. Seorang mikirkan lain, seorang mikirkan lain. Tapi kadang-kala si isteri lah biasanya lah
terlampau berfikir, kenapa lakiku diam-diamannya? Insecure datang. Ada insecurity datang. Kenapa? Dia bercakap bah. Padahal dia mikirkan motosikal kuani. Lihat si Muhammad. Motosikal kuani dibelikan minyak ke Indah. Macam itu. Pasal beli minyak mah. Tapi dalam fikiran si isteri lain. Ada tahninya. You know, atu tahap antara dua. Jadi yang penting komunikasi ya. Betul. Dan kemudiannya anak-anak kita ni pun setiap diri anak-anak kita ni tu yang dah sama. Kan? Dan setiap anak kita ni pun ia ada insecurity. Betul. Kan? Ia ada mak kalau yang Ani subjek Ani mak sakit kepala aku mak macam payahanku. What do we do dalam keluarga? Kita ni dengar kah? Kita ni ignore. Apa yang Tani buat? Itu keputusan kita ni penting tu untuk mendengarkan anak kita ni tu, untuk biar ia mengungsikan ketidakyakinan, biar ia orang free, rasanya ia percaya kepada kita ni. Itu penting ada di dalam keluarga kita ni. Jadi sebenarnya insecurity satu kerana ia di-acknowledge. Ketani memang ada insecurity. Supaya ketani dalam individu, konteks keluarga tu tadi lain. Individu ketani untuk ketani lebih empati kepada orang lain. Macam mana perasaan ketani cematu tahja orang lain mau. Macam mana ketani rasakan menapuk segala-gala yang negatif dalam diri kita ni cematu tahja orang lain. Betul. Untuk kita ni sama-sama faham dalam satu level. Jadi dalam konteks keluarga berkenaan tadi tu, kalau anak kita ni datang kepada kita ni sebagai indung, kita ni first of all dengarkan. Walaupun masa itu sebenarnya keadaan gawat, kita ni pun di pejabat because of kita ni punya insecurity kena merahi. Ada orang ingin ni, ada orang suka ni. Ketuanya kah, apanya kah, ia suka marah tu. Favorite-nya. Kan? Kita ni tekanak. And then balik ke rumah anak lagi. Tekanak. Ya, anda confident kan? Betul. Ya, datang arah kita ni, ia mengungsikan, mak, tadi kan exam tu payah wah. Kan masa ni exam ni exam ada yang exam week sudah, musim peperiksaan. Dia tu kau belajar tu? Jangan macam tu. Jadi dalam keluarga tu jangan kita ni macam tu. Marah anak tu, kita ni patut fikirkan. Betul. Kalau sekiranya kita ni memarahi anak because of kita ni menghadapi masalah di tempat kerja, kita ni membawa lagi anak tani marahi, kita ni akan menyesal. Lurus. Betul. Menangis malam. Menangis. Depan tu ni. Security tu. Nah, maksudnya kadang-kadang we are put in the situation where sebagai indung itu kita ni fikirkan. Tani fikirkan. Sebab itu kalau tani bercakap itu, jangan bercakap dulu. Betul. Tani fikirkan dulu. Tani dengar dulu kan. Kalau tani ada terang, lai. Apa tadi lai? Macam itulah. Fahami dulu kali ya. Kita ni itu tu pentingnya tani dengar, kita ni acknowledge ke dia punya luahan hati, curhat betul dan kemudiannya kita ni sama-sama bincangkan. Take the time. Anita yang poin yang ingin saya kongsikan lah. Sebabnya time sekarang ni kita ni berkira bah. Ada berapa minit ku lagi ni? Jadi time ni is important sekarang ni. Betul. When anak kita ni datang arah kita ni, okey anda je pulang semestinya bulan 5 sebabnya hari keluarga anda pulang. Maksudnya setiap kali anak kita ni mengagak kita ni ada dah tu. Di sana tah peluang untuk kita ni satu mendengarkan apa keluh kesahnya dan kemudiannya yang kedua kita ni diskuskan biar ia meluahkan lagi apa lagi yang dihadapinya dan yang ketiga kita ni sama-sama mencari jalan. Itu akan merapatkan lagi hubungan kekeluargaan itu. Walaupun itu ni tadi anak ni tadi ada ia punya ketidakyakinan diri. Okey, ia kesusahannya. Pel takone. Jangan macam tu juga. Karena ini belum tahu. Betul. Tapi mungkinnya barangkali ku ndak pas ni bahanya macam tu kan. Jadi kita ni pun tani rasa memang kita ni pun dah mau ya gagal bah. Ya, betul. Cuma kalau sekiranya pun keadaan itu terjadi sedemikian, ia akan menjadi satu pelajaran sebenarnya. Betul sekali. Jadi kan satu pelajaran. Ya. Dan setiap keluarga ni dinamiknya indah sama. Keluarga ni lain, keluarga ni lain. Betul. Sebagaimana kita ni jangan membandingkan diri kita ni dengan orang lain. Betul. Saya nak boleh bandingkan sama Mahira. Diri saya.
Ia ni pakai kacamata TV tu tu. Dia nak orang tertua ni. Ya sampai ada lah kan. Ya, ya, Dia ada ya, ya. sugin. Mana? Dia keluar sugin punya. Dia boleh. So macam mana kita ni Indah dapat mengcompare, membandingkan diri kita ni dengan Ya, orang lain. betul, betul. Keluarga, jangan bandingkan keluarganya dengan keluarga yang Orang lain. Betul. Jadi orang periuk nasi dah sama, saiznya dah sama. Ya, betul. Dan juga berapa orang anaknya yang dah sama. Ya, masing-masing lain-lain kita ni. Kau bisa memerah anakmu baru 2. Contohlah. Nakku berapa? Belasan. Cuma tu. Why? Kan di compare. Betul, Sedangkan itu adalah rezeki yang Allah berikan. Ada tah rezeki anak-anak kita ni tu bah. Kan? Walaupun barangkali dari segi perbelanjaan, mungkin yang lebih ramai anak ni mungkin dari segi perbelanjaan ataupun dari segi sumber kewangan mungkin limited sedikit Betul. Jadi Indah tak bercuti ke luar negeri tapi K&K. Di dalam negeri saja boleh ataupun ada rutin. Ada budaya. Balakasta membalik tani nasi katok, duduk ke tani di tepi pantai yang indah, yang permai. Dia nukan merasakan angin sepoi-sepoi bahasa. Ia adalah satu ketenangan, betul. Sebabnya apapun yang kita ni mahukan sebenarnya adalah akhirnya ketenangan, kesihatan tubuh badan. Bukannya kita ni kan ke dia terdapat banyak, ia terdapat tani, keluarga kita ni terdapat. Atau kita ni sudah. Betul. Jangan tak kita ni buatlah. Ya, jadi penting sebenarnya peranan para ibu bapa ya untuk memahami dan kita ni cuba untuk mengelakkan insecurities di kalangan anak-anaknya. Betul. Jadi melentur buluh biar daripada rebung itu sendiri ya. Baik, sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita insecurities ini, kita akan berehat seketika Puan dan kembali Okey. Ini. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan hari ini. Pembangunan masyarakat insecurities bersama dengan yang mula Puan Ernawati binti Haji Mahir. Puan, kebiasaannya bila seseorang mempunyai insecurities ini, ia kebanyakannya tertumpu disebabkan oleh tanggapan orang lain ya kepada diri kita ni. Jadi disebabkan itu ia risau mungkin komen-komen negatif ataupun mungkin reaksi-reaksi negatif yang akan berlaku. Jadi bagaimana untuk seseorang itu menangani insecurities berkenaan? Okey. Soalan cepu mas tu. Soalan cepu mas. Bagus soalan itu. Maknanya soalan betul. Tadi salah saja. Tapi memang keadaan ketania. Kan ketani Indah kita ni mahu orang lain itu nampak kena segala yang negatif dalam diri kita ni. Tapi satu adalah untuk kita ni, yang penting sekali lah, kita ni punya self konsep diri kita ni. Jadi yang penting untuk kita ni accept, menerima diri kita ni sebagaimana yang adanya. Itu tadi kalau tadi kaitkan dengan perbincangan tadi sebelum ni, kalau tadi compare, dia dapat. Indah akan dapat. Sedang orang yang lahir kembar seiras pun Tanin dapat compare diorang tu sama Indah. Memang ada lain. Mana sama tu? Ia akan tidak sama. Okey. So satu adalah untuk ini cara kita ni untuk mengurangkanlah insecurities kita ni, macam mana kita ni berhadapan. Okey, jadi kita ni mesti dalam diri kita ni
try to build kita ni punya self esteem. Kita ni bina kita ni punya keyakinan diri. Ya. Tani mulakan dengan diri kita ni. Memang penting dengan diri kita ni sebabnya segala cabaran ni sebenarnya adalah terhadap diri sendiri. Tani bukan berlawan dengan orang lain. Betul. Sebenarnya. Kita kadang-kadang cali kan dalam konteks kerajaan ni macam berlawan-lawanan baik ucapan gitu. Si Maira tu bah. Anu bah. Hani mendengar kah? Sampai-sampai suaranya ada kedengaran. Mendengar. Berbisik benar-benar juga akan mengumpat. Macam-macam tu bah. Jadi sebenarnya kita ni keyakinan diri itu kita ni bina dari dalam diri kita ni. Fokus kepada diri kita ni. Dan kita ni sebenarnya acknowledge yang kita ni itu ada keunikan diri sendiri dalam diri. Betul. Dan kita ni ada harga diri itu. Betul. Fokus kepada harga diri kita ni dan kita ni punya self worth. Waimat ya kiri kanan ni orang semua membombat bes kita dengan ucapan-ucapan yang negatif. Tapi pastikan dalam fikiran kita ni punya negative thought satu kita ni buang. Kurangkan dulu. Kalau tani buang lagi bagus tu Maira. Betul. Tapi ia satu cabaran tu, ia adalah satu proses dalam diri kita ni. Okey, untuk self concept kita ni. Tani mesti kenal diri kita ni benar-benar. Betul. Kenal diri kita. Jadi fokus kepada apa yang kita ni ada. Our self worth dan kita ni punya kekuatan. Kita ni semua ada kekurangan, okey? All the insecurities. Tapi kita ni fokus kepada kekuatan kita ni. Kalau kekuatannya adalah untuk kita ni menyanyi. Kan? Macam-macam lagu. Tanyakan artis Brunei kita ni. Ada ni ya. Dan kemudiannya apapun pencapaian kita ni raikan walaupunnya sedikit. Betul. Okay? Dan yang penting juga adalah untuk engage in kita ni punya self care. Kalau tani indah perlu mendengarkan si Muammar bacau-bacau di sana tu, jangan tutup sampai pagi. Tapi dengarnya sampai pagi. Penting ni. Pagi-pagi ni. Jadi kalau kita ni ngalih, rehat. Tani damam, jumpa doktor. Tani perlu kan bercuti. Ada usin dalam negeri. Ada usin keluar negeri. You know, all of those. Tapi tani develop benda tu semua mulakan dari diri kita ni. Dan ini yang penting juga untuk pesanan saya sendiri juga untuk kita ni dan bis kita. Kalau sekiranya kita ni memerlukan pertolongan, okay, we seek professional help. Contoh kaunselor, terapis. Jangan kita ni malu-malu. Kalau malu, telefon 145. Okey, kalau mau juga kaunselor daripada JAPIM, telefon 141. Hello, saya mau seorang kaunselor. Saya akan bercakap. Jadi kita ni reach out, okey, supaya insecurities kita ni dapat kita ni kawal walaupun masih ada dalam diri kita ni. Alhamdulillah. Satu Cukup perkongsian. Lagi? Cukup masa? Kalau dapat lagi, cuma masa kita tadi cukup seminit. Alhamdulillah. Jadi itu satu perkongsian yang cukup menarik. Betul. Jadi dalam masa yang agak singkat ini Puan, kita ada bagi masa dalam 1 minit. 1 minit Alhamdulillah. lagi kan? Sudah. Mari ada rumusan untuk perkongsian Okey. kita. Ya, Sebenarnya kan ketanian ni dalam diri kita ni sepatutnya ada rasa syukur itu. Betul. Dengan apa yang kita ni ada. Ya. Walaupun itu ni ukur baju di badan sendiri. Kalau sekiranya kita ni dah mampu, sudah. Kalau kita ni mampu, silakan. Tapi be near to diri kita ni. Okey, dengarkan keluhan, badan kita ni, pikiran kita ni dengarkan diri kita ni itu supaya kita ni lebih lagi dapat bersemangat itu untuk melangkah lagi ke hadapan menghadapi apapun cabaran dalam hidup kita ni. Masya Allah. Insya Alhamdulillah. Allah. Dapat kita ni rasakan semangat lah tu. Jadi ini bermula daripada diri kita ni sendiri. Sebenarnya insecurities ini bukannya satu kelemahan, tetapi itulah satu petanda kita ni memerlukan sokongan dan juga perhatian. Apatah lagi dari diri kita ni sendiri. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ernawati kerana berkesudianlah untuk bersama kita berbincang mengenai insecurities. Mudah-mudahanlah kita ni akan lebih yakin, lebih tampil, lebih yakin insya-Allah. Dan cubalah untuk menangani insecurities ini sebaik mungkin. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.